Kejuaraan Petronas Malaysian Cup Ring musim 2022 kini berada di pertengahan musim dengan baki 5 lagi pusingan bakal dilalui oleh semua pelumba. Musim 2022 ini menjadi musim yang lebih menarik selepas 2 tahun kejuaraan Malaysian Cup Ring berlangsung dalam Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik COVID-19 dan sekaligus mengubah format kejuaraan kepada 2 perlumbaan dalam 3 hari penganjuran. Namun, tahun ini segalanya kelihatan sangat baik. Lebih menarik lagi, penonton kini dibenarkan untuk hadir ke Lita dan memberikan sokongan kepada pelumba-pelumba. Kemeriahan yang sering kali kita rasakan di setiap kali penganjuran Malaysian Cup Ring seperti sebelum ini, kini boleh dinikmati semula. Dalam episod kali ini, kita akan membawa anda semua untuk menonton semula sorotan perjalanan musim 2022 sehingga ke pusingan kelima di Jempol, Negeri Sembilan. Kelas Premier CP150 sudah tentu menjadi tumpuan utama buat semua yang mengikuti kejuaraan terulung negara ini. Untuk rekod, juara bertahan Azroy Hakim Anwar dari pasukan Honda Uzi Idemitsu Team bakal memulakan kempen tahun ini dengan menggunakan jentera nombor 1, nombor yang layak digunakan oleh mana-mana juara bertahan. Pusingan pembukaan dilangsungkan pada 12 dan 13 Mac yang lalu di Lita, Sepang Utara. Di perlumbaan sulung musim 2022 ini, Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salehan yang baru berhijrah ke pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing dari pasukan YY Pang Yamaha Racing Team menampilkan tunggangan yang sangat baik untuk mendahului petak permulaan bersama rakan sepasukan dan juara 2 kali Ahmad Afif Amran di petak kedua. Lita kekal seperti Lita Sepang ini sentiasa menjanjikan persaingan sengit sehingga ke lap terakhir. Akhirnya, Ahmad Afif Amran berjaya memenangi perlumbaan menafikan saingan rakan sepasukan Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salehan. Lebih menarik lagi, kedudukan 5 teratas di perlumbaan ini hanya dibezakan kurang dari setengah saat dan memperlihatkan bagaimana rapatnya pelumba-pelumba ini bersaing sehingga ke garisan penamat. Destinasi seterusnya ialah Lita Tangkak, Johor. Sekali lagi, Ahmad Afif Amran membuktikan penampilan beliau musim ini hanya dengan satu misi, iaitu untuk merampas semula mahkota kejuaraan dan mengembalikannya ke pasukan beliau. Afif berjaya menjuarai pusingan kedua ini, manakala 2 pelumba pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor, Muhammad Haziq Fairuz dan Nazirul Izzat Muhammad Baharudin masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Di pusingan ketiga yang berlangsung di Lita Sepang Selatan, giliran Nazirul Izzat membuktikan kemampuan beliau apabila di saat-saat akhir berjaya menawan Lita Sepang Selatan ini dengan hanya dibezakan 0.008 saat dengan pelumba di tempat kedua Muhammad Izam Ikmal Izamli dari pasukan 1XOX Racing Team. Juara bertahan Azroy Hakim Anwar berjaya kembali ke podium di tempat ketiga. Di pusingan keempat di Lita Pemotoran Terengganu, bekas juara 2 kali Kasma Daniel Kasmayuddin tampil unggul dengan berjaya memenangi perlumbaan dengan memintas rakan sepasukan Nazirul Izzat di saat-saat akhir dan meletakkan dirinya kembali ke podium setelah beberapa pusingan bergelut dengan prestasi. Perlumbaan pusingan kelima kembali ke Lita Berpagar, Lita kebiasaan bagi penganjuran Malaysian Cup Ring pertama kali selepas 2 tahun tidak dilangsungkan di Lita sebegini. Tumpuan terarah kepada Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salehan yang berjaya memecahkan rekod terpantas di Lita ini dan tanpa saingan yang sengit, Muhammad Izzat Zaidi berjaya memenangi perlumbaan ini setelah sekian lama mencuba. Ternyata dengan dedikasi dan semangat yang tidak pernah luntur, kejayaan pasti dikecapi. Kedudukan keseluruhan setakat 5 pusingan musim ini diterajui oleh Ahmad Afif Amran dengan mengumpul 91 mata manakala Nazirul Izzat di tempat kedua dengan 87 mata. Juara bertahan Azroy Hakim Anwar pula di kedudukan keempat dengan mengutip 62 mata. Beralih ke kategori CP125. Pasukan 1XOX TKKR Racing Team nampak bersedia untuk mencabar kedudukan teratas tahun ini apabila pelumba mereka Muhammad Hafizah Rofa unggul memenangi 3 pusingan pertama di Lita Sepang Utara, Lita Tangkak dan Lita Sepang Selatan.
Rakan sepasukan beliau, Muhammad Syafiq Rasul pula sentiasa menampilkan tunggangan yang baik apabila menduduki tempat kedua di pusingan pertama dan memenangi perlumbaan pusingan kelima di Jempol. Hafizah Rofa menerajui carta teratas kedudukan keseluruhan dengan mengumpul 91 mata, jauh meninggalkan rakan sepasukan Muhammad Syafiq Rasul di kedudukan kedua dengan 69 mata. Adakah dominasi pasukan 1XOX TKKR Racing Team di awal musim ini akan memberikan sesuatu yang besar buat pasukan ini nanti? Semuanya hanya akan diketahui di hujung musim ini. Untuk 3 tahun berturut-turut, pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing mendakap kejuaraan keseluruhan kategori Wira KBS. Musim 2022, pasukan yang dipimpin bekas juara K7 Nation ini tidak mahu berasa selesa dan terus mempersiapkan pasukan. Ternyata, dominasi pasukan lebih hebat pada tahun ini dengan rekod 100% podium di separuh musim 2022 ini. Muhammad Syamil Amsyar Effendi, Muhammad Danish Aiman Zamrul dan Muhammad Adam Haikal Jaha masing-masing sentiasa berada di kelompok 3 teratas di setiap pusingan dengan Muhammad Syamil Amsyar memenangi 3 pusingan pertama manakala Muhammad Danish Aiman Zamrul memenangi perlumbaan pusingan keempat dan kelima. Sekaligus 3 tempat teratas kedudukan keseluruhan dinominasi pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing dengan diterajui Muhammad Danish Aiman Zamrul dengan 106 mata, Muhammad Syamil Amsyar Effendi 104 mata dan Adam Haikal Jaha dengan mengumpul 92 mata. Kategori persendirian, Petronas Sprinter Pro N Cup juga tidak kurang hebatnya. Persaingan 2 pelumba teratas di antara Azrul Afendi Hadi dan Muhammad Zuhimi Yazid terus hangat apabila masing-masing sudah memenangi 2 perlumbaan. Azrul Afendi memenangi perlumbaan pusingan kedua dan kelima, manakala Zuhilmi Yazid menang di pusingan ketiga dan keempat, sekaligus kedudukan keseluruhan kini hanya dipisahkan dengan 1 mata sahaja antara mereka. Cabaran di kedua-dua kategori satu pengeluar Yamaha, Yamaha Petronas Super Series dan Aeon Credit Service Yamaha MV8 Challenge juga sentiasa memberikan persembahan terbaik dari pelumba-pelumba muda ini. Muhammad Adiputra Soekarno hampir-hampir untuk merekodkan 100% kemenangan selepas berjaya menawan 4 dari 5 perlumbaan setakat ini dalam kategori Yamaha Petronas Super Series. Biarpun beliau gagal memenangi perlumbaan di pusingan pertama di Lita Sepang Utara, beliau kini memimpin kedudukan keseluruhan dengan mengutip 120 mata, jauh meninggalkan pelumba yang lain. Keadaan yang sama juga di kategori Aeon Credit Service Yamaha MV8 Challenge di mana Arash Tsunami Kamarudin memenangi 4 perlumbaan di pusingan pertama, kedua, keempat dan kelima dan kini beliau juga mengutip 120 mata untuk memimpin kedudukan keseluruhan kategori ini. Dalam kategori Honda Dash 125 Challenge, Muhammad Amirin Haziq Johan terus memimpin kedudukan keseluruhan dengan mengutip 107 mata selepas merekodkan 3 kemenangan dan 2 kali di tempat ketiga. Saingan terdekat beliau ialah Danish Abdul Rahman yang kini berada di kedudukan kedua keseluruhan namun dibezakan dengan 30 mata. Kejuaraan Petronas Malaysia Cup Week 2022 kini akan memasuki separuh musim kedua dengan baki 5 lagi pusingan termasuk dengan kembalinya Litar Batu Kawan sebagai penamat musim ini. Pasti semua peminat lumba motosikal akan mengikuti secara rapat setiap perlumbaan, setiap kemenangan dan setiap kejuaraan sehingga ke penghujung musim nanti. Siapa bakal muncul sebagai juara? Siapa bakal membawa pulang mahkota kejuaraan terulung ini? Teruskan menyokong dan menonton sehingga penamat musim 2022 ini nanti. Siap sedia ke semua 19 pelumba yang akan inilah aksi yang terakhir lah, kategori yang terakhir untuk hari yang terakhir di pusingan yang ke-6 telah pun dimulakan untuk menuju selekoh yang pertama. Meluru di hadapan ni kita akan saksikan siapa yang akan mengambil alih ataupun berada di depan. Kedudukan yang ke-7 dan ke-8 permulaan ini masih dalam satu kelompok yang besar. Hampir kesemua dalam kedudukan yang baik mengambil 2 selekoh yang pertama menuju selekoh yang ketiga. 6 pusingan itu
16 seketika di hadapan. 16 itu adalah Zulfahrin. Zulfahrin di petak yang ketujuh untuk permulaan. Namun dia terus memberikan saingan. Agak rapat tadi dua pelumba. Namun di sini ialah 5-14. Begitu rapat. 5 itu ialah Haida yang sentiasa berada dekat dengan Haziq Hakimi. Haziq Hakimi dalam kedudukan yang baik. Dia bermula di petak pertama dan sekarang ini dia menggunakan kelebihan itu. Amrin Haziq sudah pun tiba dari belakang. Dia datang satu persatu untuk berada di kelompok hadapan ni. Kalau diikutkan menuju selekoh yang ke-7 dan 8 di dalam kedudukan yang ke-5. Tapi dari bahagian dalam dia mahu masuk. Semakin rapat. Dia begitu dekat dengan Amir Ashraf. Tapi terlalu awal. Dua pelumba di hadapan ni ialah siapa yang akan tiba lebih dahulu? Haida. Haida itu yang saya katakan pelumba ini nombor 5. Dia bermula dengan begitu baik. Haida, Muhammad Haziq Hakimi, Amir Ashraf ketiga. Abang Lukmano di kedudukan yang keempat seketika. Namun perhatian kita, Haida yang berada di depan namun masuk di dalam ini ialah Haziq Hakimi. Haziq Hakimi menggunakan ruang yang agak terbuka ditinggalkan Haida. Danish Abdul Rahman ada peluang. Untuk perlumbaan ini kita akan pastikan apa yang berlaku kepada Amrin Haziq. Mungkin dia terjatuh bersama di awal-awal tadi, tapi kita akan pastikan. Namun kita berikan tumpuan berbaki 3 pusingan di kelompok hadapan yang masih lagi ramai, masih lagi besar dan masih berpeluang untuk setiap pelumba yang berada di hadapan ini. Abang Muhammad Lukmanul juga tidak mahu melepaskan peluang untuk berada di kelompok 3 hadapan sekarang. Ya, Danish Abdul Rahman yang ada kelebihan kerana Amrin Haziq Johan jatuh dekat pada selekor yang ditentu tadi, di selekor yang kedua, dan dia tidak akan mungkin mata dalam perlumbaan ini, dan ini memberikan kelebihan kepada pelumba tempat yang kedua, Danish Abdul Rahman, kelebihan keseluruhan. Malahan Haziq Hakimi Kamaruddin juga boleh untuk menghidupkan peluang bersama dengan Abang Lukmanul Hakim, dan mereka semua ini berada di depan. Danish Abdul Rahman bernombor 4 yang sekarang ni agak ketinggalan sikit di belakang. Dia perlu menang dalam perlumbaan ini jika dia mahu untuk mengejar, kerana perbezaan matanya sekarang lebih kurang 30 di belakang Amrin Haziq Johan. Limit itu adalah garisan di mana mereka tak boleh melepasi ketika di selekor yang ke-7 tadi nanti, dan jika mereka melakukan lebih daripada 2 kali, dan ini akan dikenakan penalti. Jadi satu amaran telah diberikan kepada pelumba nombor 4 dan Satu Rahman. Dia perlu berhati-hati kerana sekarang ni peluang dia untuk mengejar kedudukan keseluruhan. Selain pendahulu sekarang adalah pelumba beza, namun nombor 5 ni cukup menarik, iaitu pelumba Haida. Haida tadi selepas lap yang keempat dia mendahului, namun dia masih dalam posisi 3 kelompok di hadapan ini. Seketika Muhammad Al-Hakimi pula mengambil alih, tapi tak lama Haziq Hakimi pula di depan. Ini juga seperti dalam perlumbaan tadi yang kita lihat dalam CP125, CP150, di mana penentuan adalah pada lap yang terakhir, selekor yang terakhir keluar menuju ke garisan penamat. Dekat situ baru kita dapat lihat siapa yang akan menangi perlumbaan. Yang penting sekarang ni hanya meletakkan diri mereka pada kedudukan landasan yang terbaik untuk mereka memecut. Baik, saya masukkan kerana dia posisi yang paling sesuai untuk mereka memecut nanti, untuk mereka keluar. Jika terperangkap dari dalam, akan sukar untuk mereka keluar dan mereka akan mengatur kedudukan. Tapi sekarang ini kita lihatkan 2 pelumba di depan. Nombor 14 yang tiba-tiba garang, Haziq Hakimi Kamaruddin, melakukan masa yang terpantas di litar 1 minit 33.139 saat untuk berada di tempat pertama, di mana itu telah pun sampai nombor 4 Danish Abdul Rahman. Sampai di hadapan sekarang ini, dia di belakang Haida Nur Akmal Muhammad Zaki. Yang penting berada dalam kelompok hadapan, yang penting berada pada striking distance untuk mereka memintas dan keluar dari selekor ke-7 dan ke-8 nanti. Buat masa ini satu kumpulan ada 7 pelumba kurang dari 1 saat, dan inilah barisan 7 pelumba yang akan cuba untuk merebut kedudukan P1 pada perlumbaan ini. Di penghujung selekor 7, selekor 8, tak mustahil pun nanti dalam kelompok besar ni akan datang pelumba daripada belakang untuk memintas menuju garisan lurus, menuju ke garisan penamat nanti. Di sini masih lagi setara, masih lagi seimbang, ada terbuka. Nombor 2 juga dalam kedudukan yang baik, Adam, di mana kedudukan Danish Abdul Rahman. Tapi sekarang ini di hadapan ialah Haida Nur Akmal.
Haidar yang begitu konsisten dari pusingan yang pertama sehinggalah menuju melengkapkan pusingan yang terakhir, pusingan yang ke-6. Haidar masih di depan, di belakangnya itu rapat Abang Muhammad Nur Manul. Menuju 2 Seleko, Seleko 7, Seleko 8 adalah cukup penting. Haidar perlu memastikan di dalam kedudukan baik. Namun kita lihat Abang yang berada di depan datang di belakang Danish. Danish menggunakan peluang di penghujung ini untuk memastikan dia menang. Dia mau mengutip mata yang lebih baik. Oh, cukup sengit. Menuju penamat, Danish menjuarai. Ini keputusan perlumbaan yang rasmi sekarang ini. Danish Abdul Rahman tempat yang pertama, Muhammad Al-Hakimi Syarudin Al-Hakimi tempat yang kedua, 3 Haidar Nur Akmal Muhammad Zaki. Farid Hakimi, Farid Sazli bermula di petak utama. Di petak yang kedua, Syamil Amsyar, Muhammad Effendi. Petak yang ketiga, Muhammad Adam Haikal Jaha. 4 Muhammad Farish Iqmal, 5 Danish Aiman, Zamrul, 6 Denny Mikhail. Wira KBS akhir telah pun bermula dan di depan meluru laju adalah itu kita lihat Syamil Amsyar yang berada di depan bersama dengan Adam Haikal. 3 pelumba dari pasukan Tetiwa Racing sudah pun Oh, berada di kelompok ada depan. terjatuh. Tapi Ada pelumba yang terjatuh. Pelumba Yam yang terjatuh di awal perlumbaan. Kita lihatkan tadi ketika di Seleko yang kedua dia kerana dia kena right to penalti, tapi sekarang mula-mula awal 7 lap saja, 7 pusingan Lan, tapi dah di awal lagi kita lihat 2 pelumba pasukan Tetiwa Racing telah laju ke depan dan mula ada jarak antara mereka dengan kelompok di belakang. Nampak garang mereka, walaupun strategi yang mereka banyak pasukan gunakan sewaktu shoot out dengan mengiringi mereka untuk mendapatkan slipstream, tapi sekarang ini mereka jauh di depan meninggalkan lain-lain pelumba Syamil Amsyar dan Adam Haikal Jaha. 2 pelumba yang berada di kedudukan keseluruhan 1 dan 2, 2 pelumba yang berada di depan sekarang ini. seorang lagi pelumba Tetiwa Racing, Danish Aiman di dalam kelompok yang kedua. Seolah-olah inilah gambaran sebagaimana pelumba sebelum di pusingan kelima, di mana mereka akan menguasai di kelompok depan dan akan meletakkan seorang pelumba yang akan mengawal pace dalam kelompok yang kedua. Strategi pasukan mereka untuk mengawal perlumbaan dan untuk memberikan kelebihan pada rakan yang di hadapan sekarang ini, dan di tempat yang ketiga, 3 dan 4 dalam perlumbaan. Lagi jelas penguasaan sepenuhnya pelumba-pelumba Tetiwa Racing. Ini Farid Hakimi yang terpaksa berada di kelompok. Dalam keadaan yang rapat. Amirun Haziq yang terjatuh tadi kerana dia begitu rapat bersama dengan rakannya. Tak perlumbaan pada perancangan perlumbaan untuk Faris Iqmal, Karol Ilyas yang sekarang masih lagi dalam right to penalti dan baru nak keluar untuk menyertai kembali kumpulan dalam perlumbaan. Ya, kerana pelumba itu Faris Iqmal dia adalah pencabar untuk 4 kedudukan selaku keseluruhan kedudukan pelumba, walaupun ditinggalkan agak jauh dari segi mata-mata. Namun seorang lagi seorang pelumba yang terjatuh di Lita sekarang. Ini saya rasa di bahagian belakang ketika di kelompok yang kedua, kerana kita ada kelompok yang pertama ada Michael Jaha dan Syamil Amsyar, Danish Aiman bersorangan di tempat yang ketiga. Terjatuh seorang lagi pelumba yang gagal untuk mengawal ketika cuba masuk dalam selekoh tadi, tapi dia tidak dapat mengawal jentera yang terjatuh. Jika kita perlumbaan berbaki, 3 pusingan lagi akan tamat, dan sekarang kedudukan berubah di bahagian belakang. Kita tadi nampak terlibat nombor 13 yang menyertai perlumbaan kalau ke dalam timing pitch ni di tempat yang ke berapa 13 tadi, tapi kita rasa mungkin di bawah lagi kedudukan untuk pelumba nombor 13 Muhammad Faris Iqmal, Karol Ilyas, dan cubaan untuk pasukan Pacific Racing yang kita lihat dari pelumba mereka yang terjatuh. Sementara sekarang 79 Alif Izwan, Muhammad Syamsul Fakri, semua mereka dalam kelompok di bahagian belakang untuk cari tempat yang keempat. Perebutan antara mereka 51 Ahmad Darwish, Ahmad Syahir, Ahmad Yasir, dan sekarang ini
Ahmad Darwish yang berada di hadapan dalam kumpulan di hadapan Adib Haris Azwan untuk tempat yang keempat. 1, 2 dan 3 nampak selesa sekarang kerana kita tinggal 2 pusingan lagi akan tamat. Syamil Amsyah, Adam Haikal dan Danish Aiman Zamrul. Soalannya, ya. Cuma soalannya Armi, untuk bergelar juara nanti sama ada Syamil ataupun Adam. Antara dua pelumba dinampaknya. Tumpuan kita tadi, ini nombor 62 yang kita lihat tadi, Irfan Danish Muhammad Arfan yang terjatuh dan ada kerosakan pada motosikalnya dan dia tidak dapat meneruskan perlumbaan kerana kita tinggal baki 1,5 pusingan lagi akan tamat dalam kategori Wira KBS. Okey, sekarang ini yang Alan katakan antara Syamil dan Adam. Agak-agaknya apa arahan diberikan oleh pasukan sama ada siapa yang akan diberi kemenangan, tapi saya rasa tidak ada arahan kerana mereka akan berlumba untuk mencatat kemenangan dan mereka mungkin diberikan untuk mereka membantu satu sama lain, tapi di penghujung sekarang ini antara terpulang antara mereka asalkan mereka tidak merugikan pasukan Petronas Sprinter Yaman Tuan Racing dan mereka berlumba sekarang untuk memenangi perlumbaan. Farid Hakimi, Farid Shazli yang melakukan satu pusingan kerana telah pun nak tamat, jadi dia terpaksa lakukan right through penalti dan ini yang langkah tadi agak mengecewakan bagi pasukan mereka kerana dia pantas semalam suatu shoot out dan dia berkedudukan baik juga untuk mencabar pasukan Petronas Sprinter Yaman Tuan Racing sekarang ini berada di depan mengungguli perlumbaan. Kalau ikutkan kemahuan, mungkin Adam akan lebih tinggi kerana dia belum bergelar juara selepas 5 pusingan, tapi Syamil pasti dia tidak mahu melepaskan kedudukan dengan 104 mata yang dikumpul selepas 5 pusingan. Dia pernah menjadi juara 3 pusingan, 1, 2, 3. Jadi di penghujung nanti kita mengharapkan akan ada persaingan lebih sengit. Mungkin kalau tindakan Adam, kalau dia nak menang, mungkin dia perlu berada seketika di belakang Syamil untuk di lap yang terakhir nanti. Lap ini sebenarnya Dennis adalah pendahulu dengan 106 mata. Ini ada 2 dan 3. Nanya tempat 2 dan 3. Sekarang mereka akan sampai untuk menangi perlumbaan kali ini. Syamil Amsyah, Mike Fendi yang menang dengan Adam Michael Jah tempat yang kedua. Danish Aiman Zamrul tempat yang ketiga. Di belakang ni perebutan di antara Alif Izzuan, Adib Haris dan Afiq Khalis Abu Bakar. Okey, Syamil Amsyah, Mike Fendi pertama, 2 Adam Michael Jah, 3 Danish Aiman Zamrul, 4 Alif Izzuan, Muhammad Syamsul Fakri, 5 Adib Haris Azwan, 6 Muhammad Afiq Haris Abu Bakar, 7 Amar Yasir, 8 Muhammad Faiz Khairul Azmi. Dengan 1, 2 dan 3 pasukan Petronas Sprinter Tuan Racing, Syamil Amsyah, Muhammad Effendi, Muhammad Adam Haikal Jah, Muhammad Danish Aiman Zamrul, 1, 2 dan 3.